السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله وسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abil Abbas Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawma Khaybar la'u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yaftahu Allah ala yadayhi yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ فقيل يا رسول الله هو يشتكي، أي هو يشتكي عينيه. قال ابن عباس فأرسلوا إليه، فأتي به، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم دعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو كما قال. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ni diriwayatkan oleh Abil Abbas, ataupun nama sebenar dia Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Kata Sahl bin Sa'd, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari perang Khaybar. Perang Khaybar. Khaybar ni tempat ataupun markas Yahudi. Semua Yahudi berhimpun dan perkampungan paling besar mereka ialah Khaybar. Ketika berlaku perang Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, la u'tiyanna rayah ghadan rajulan yaftahu Allah ala yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata pada hari perang Khaybar, Nabi kata, esok aku akan bagi bendera perang. Dan bendera ni akan diberi kepada satu orang laki-laki yang dia ni Allah Subhanahu wa ta'ala akan bagi kemenangan pada dia. Esok nak perang. Hari ni Nabi dah kata dah. Nabi kata bendera perang ni aku akan bagi kepada satu orang laki-laki yang dia ni akan menjadi satu orang yang Allah janjikan kemenangan kepada dia. Yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Dia adalah satu orang laki-laki yang cukup cinta kepada Allah dan Rasul, dan Allah Rasul cinta pada dia.
Nabi tak abang siapa. Nabi tak abang siapa orang yang akan diamanahkan untuk bawa bendera Islam ni. Nabi tak abang. Sebaliknya Nabi kata, esok aku akan bagi tahu siapa orang ni. Dan orang ni adalah orang yang Allah janjikan kemenangan pada dia, dan dia adalah satu orang yang sayang kepada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul pun sayang dekat dia. Ini orangnya. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Malam tu tentera-tentera Islam yang ikut sama dalam perang Khaybar ni tak apa nak boleh tidur lena. Pasal apa? Pasal teringat siapa orang yang dimaksudkan oleh Nabi ni. So Nabi tak bagi tahu siapa orang tu. Nabi kata esok hangpa nanti tahu. Dia ni satu orang yang kalau dia pimpin tentera, kalau dia pegang bendera, Allah akan bagi kemenangan pada dia. Dia ni cinta kepada Allah dan Rasul, Allah dan Rasul juga cinta dekat dia. Esok hangpa nanti tahu dia ni siapa. Maka sahabat-sahabat pada malam tu tidur tak boleh nak jendera elok. Maka duk suspend siapa ni orang yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ini. Kata hadis tu, falamma asbahan nas ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila pagi, bila menjelang pagi esok, maka pagi-pagi lagi dah lepas sembahyang subuh, pakat berimpun di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju an yu'taha. Masing-masing ada ingat dalam hati, kalau boleh biarlah orang yang Nabi maksudkan tu dia. Masing-masing ni ada tersimpan dalam hati, kalau boleh biarlah dia jadi manusia yang dipilih untuk membawa bendera Islam. Masing-masing duk ingat macam tu dalam hati. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan masing-masing duk nak tengok siapa yang Nabi nak pilih, tiba-tiba Nabi bersabda. Kata Nabi, aina Ali ibn Abi Talib? Nabi tengok orang yang ada depan dia, Ali tak ada. Ali bin Abi Talib tak ada. Nabi tanya. Nabi kata, aina Ali ibn Abi Talib? Mana dia Ali bin Abi Talib? Faqila, orang bagi tahu ke Nabi, ya Rasulullah, huwa yashtaki ainai. Oh dia, ya Rasulullah, Ali tak ada sebab dia lah ni tengah sakit mata. Sayyidina Ali tak ada sama dengan kita hari ni pasal dia lah ni sedang menderita sakit mata. Dia tengah sakit mata, maka dia tak boleh sama dengan kita pada hari ni. Kata Ibnu Abbas, fa'utiya bih. Orang pun pergi cari Sayyidina Ali, panggil mai juga sebab Nabi SAW nak juga Sayyidina Ali ada. Dipanggil Sayyidina Ali, wa mai. Fabasaqa Rasulullah SAW fi ainaihi wa da'alah fabari'a. Bila Sayyidina Ali bin Abi Talib mai depan Nabi, Nabi pegang muka dia, Nabi tengok biji mata dia, Nabi ludah masuk dalam mata dia. Nabi SAW fabasaqa Rasulullah SAW, Nabi ludah masuk dalam biji mata dia. Wada'alah, Nabi angkat tangan minta doa kepada Tuhan supaya Tuhan sembuhkan sakit mata yang ditanggung oleh Sayyidina Ali ni. Fabari'a, tiba-tiba baik sakit mata dia. Oh ni yang kata Nabi SAW, seorang Nabi Allah bagi dekat dia mukjizat begitu. Bila Wa'mai di depan dia Sayyidina Ali, dia pegang muka Sayyidina Ali, dia belek-belek tengok, dia ludah dalam mata Sayyidina Ali. Angkat tangan minta doa dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, fabari'a, sembuh sakit mata ni, tiba-tiba sembuh begitu. Hatta kana lam yakun bihi waja', sehingga kan sembuh dia ni seolah-olah tak pernah sakit sebelum ni. Tu dia. Hadisnya kata begitu. Keadaan baik dia tu, keadaan pulih dia daripada sakit mata tu, keadaan itu seolah-olah dia tak pernah sakit mata pun sebelum ni. Pulih seperti sedia kala. Begitu. Fa'a'tahu rayah. Nabi SAW bagi bendera kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Nabi bagi kat dia. Faqala Ali radhiyallahu anhu, Ali bila Nabi bagi kat dia bendera tu, dia terus kata ke Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Dia pegang-pegang bendera tu rasa semangat tu. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia kata, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Adakah dengan diberinya bendera ni pada aku, maka bermakna aku diperintahkan supaya memerangi musuh kita tak lagi ni sampai mereka masuk Islam. Sayyidina Ali orang muda tuan.
Sayyidina Ali bin Abi Talib orang muda. Nabi terima wahyu umur 40. Sayyidina Ali merupakan orang yang pertama di kalangan kanak-kanak masuk Islam di depan Nabi SAW. Maknanya dia cukup muda. Bila Nabi wafat, naik Sayyidina Abu Bakar, naik Sayyidina Umar, naik Sayyidina Osman, baru naik dia. Maknanya dia punya turn, dia punya giliran nak naik itu lambat lagi. Bermakna dia muda sangat lagi. Sesuai dengan orang muda, semangat dia tinggi. Semangat. Serah-serah bendera di tangan dia, hak tu dia terbit dulu di depan Nabi. Dia kata, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Adakah dengan serahnya bendera ni kepada aku, bermakna aku disuruh supaya memerangi musuh kita ni sampai mereka ni masuk Islam serupa macam kita? Ditanya Nabi SAW macam tu. Qala Nabi SAW, Nabi jawab ke dia, Nabi kata, unfuz ala rislik hatta tanzila bisahatihim summa du'uhum ilal Islam. Nabi kata, dah, aku tak suruh macam tu. Nampak? Tonton tengok Nabi. Nabi ni, dia kerja dia kalau enjin kereta ni Nabi buat tuning. Bila bunyi kasar sangat deras sangat tu, oh, Nabi tune bagi slow sikit. Nabi tak juris petrol. Bila tengok seh ni api menyala kuat, dia tak ambil petrol juris bagi menyala terus dah. Sebaliknya Nabi kontrol api tu. Sayyidina Ali bin Abi Talib semangat bagus. Tapi semangat sampai nak hangus diri, tak bagus. Sayyidina Ali bin Abi Talib dapat bendera, terus kata dekat Nabi, ya Rasulullah, adakah dengan serahnya bendera ni dekat aku, bermakna aku nak pergi perang dengan mereka ni sampai mereka masuk Islam? Nabi kata, dah, aku tak suruh macam tu. Unfuz ala rislik. Nabi kata, dah, pelan-pelan. Nabi kata, pelan-pelan, jangan lu buat gopoh macam tu. Hatta tanzila bisahatihim, kamu pi sampai di halaman tempat mereka ni, tempat musuh yang kita nak serang dalam perang Khaybar ini. Kamu pi sampai di halaman rumah mereka, summa du'uhum ilal Islam, kemudian kamu seru mereka kepada Islam. Nabi suruh macam tu. Tak usah gopoh, tak usah duk lompat, tak usah nak selesai semua benda dalam satu malam. Kita tak boleh buat satu malam. Nabi bawa dakwah Islam, tuan-tuan, 23 tahun. Daripada hari Nabi dilantik menjadi Nabi sampai Nabi wafat, 23 tahun. Quran duk turun 23 tahun. Itu Nabi buat kerja Islam 23 tahun. Adakah kita yang bukan Nabi ni, yang manusia biasa, yang juga penuh dengan danuk dosa, dalam-dalam duk nak Islam, buat dosa lagi kita ni? Dalam keadaan kita ni orang yang ada masalah macam tu, boleh buat kerja Islam dalam satu malam, boleh buat kerja Islam dalam seminggu, boleh selesai kerja Islam dalam sebulan, boleh selesai dalam masa setahun. Kalau Nabi perlu 23 tahun untuk komplit dakwah Islamiah yang dia bawa, kita mau lebih pada tu. Kalau Nabi SAW manusia yang mendapat bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia yang dibekalkan dengan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manusia yang bersih daripada cemak-cemak dosa, manusia yang macam ni bersih, macam ni punya dianggap sebagai Habibullah, dianggap sebagai Khalilullah, dianggap sebagai kekasih Allah. Allah letakkan 23 tahun masa untuk Nabi berjaya dalam dakwah Islamiah yang Nabi bawa. Takkan kita boleh selesai dalam masa singkat. Sayyidina Ali bin Abi Talib, bila semangat tu Nabi bagi dia reda, bagi semangat dia reda. Nabi kata, nanti tak dulu. Nabi kata, unfuz ala rislik, pelan-pelan. Nabi kata, jangan gopoh-gopoh, jalan elok-elok, buat kerja Islam ni buat elok-elok. Kamu turun dalam medan perang ini sampai di halaman tempat mereka ni duduk, musuh kita ni duduk, summa du'uhum ilal Islam, seru mereka kepada Islam. Puak ni kadang-kadang dia duduk lawan Islam pasal dia tak reti. Dia tak reti apa dia Islam, dia tak reti. Sebahagian daripada mereka baca Quran pun tak reti. Macam mana tuan-tuan nak anggap dia ni nak reti isi kandungan Quran dan hadis Nabi? Baca Quran pun tak reti. Dekati mereka ni, udu'uhum ilal Islam, seru mereka, bagi mereka reti apa dia Islam. Kalau mereka reti, mereka tak lawan. Islam ni bukan jahat, Islam ni bukan ganas, Islam ni bukan macam yang orang duk cerita, macam orang duk kata. Islam ni bukan seronok nak pergi potong tangan orang. Islam ni bukan saja seronok nak pergi rejam orang dengan batu. Islam tidak seganas yang digambar oleh setengah orang. Islam ni cantik. Tapi apabila orang tak faham, apabila orang tak jelas tentang Islam, maka dia jadi satu orang yang nak marah ke Islam. Tak ada sebab nak marah kepada Islam.
Ud'uhum ilal Islam. Kamu pergi seru mereka kepada Islam. Kamu terang dekat mereka Islam ni apa? Adakah Islam ni nak bagi susah dekat mereka ataupun Islam ni nak bagi senang kepada mereka? Pergi terang dekat mereka. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Nabi kata pergi terang dekat mereka, pergi habaq dekat mereka apa kewajipan yang mereka mesti tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi habaq dekat mereka benda ni. Bagi tahu dekat mereka hang ni pun Tuhan yang buat. Kamu tahu tak kamu ni Tuhan buat. Tuhan buat kamu dan Tuhan boleh ambil kamu bila-bila masa. Bukti dia kamu tengok keliling kamu, depan belakang kamu, di mana kamu duduk di situ ada kematian. Orang yang kamu paling sayang mati. Orang yang kalau boleh kamu nak dia hidup tongkat langit, mati. Bermakna hidup mati ni kerja Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan yang buat dia, Allah Tuhan yang buat kita. Allah bagi jadi kita, Allah akan ambil balik kita. Sesuai dengan Allah bagi begitu banyak jasa dekat kita, bagi peluang kita hidup atas dunia, tuan-tuan. Ini jasa Allah bagi kat kita. Kita berpeluang duduk atas dunia ni boleh menghirup udara dia, diberi kesihatan dekat kita, bagi kesenangan, keamanan, ketenteraman, ada RM2 untuk belanja dan sebagainya, bagi lagi anak pinak keluarga dan sebagainya. Dengan ada semua-semua benda ni, kita rasa selesa duduk dalam dunia ni. Ini anugerah Allah dekat kita. Kenapa kita tak boleh terima kasih kepada Allah? Bagi tahu kat mereka benda-benda ni. Bukti dia bila kamu ditimpa susah, mulut kamu dengan sendirinya sebut minta Allah Subhanahu wa taala tolong kamu. Manusia bila sakit-sakit aja Allah keluar di mulut. Pasal apa sebut Allah? Waktu sihat kamu tak teringat nak sebut Allah, tapi bila sakit Allah sebut di mulut, sendiri sebut. Pasal apa? Sebab manusia fitrah. Memang dah asal kejadian manusia bila dia tersepit dia panggil Tuhan. Dia panggil Allah. Nabi SAW kata dekat Sayyidina Ali, ud'uhum ilal Islam, seru mereka kepada Islam, wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah. Pergi bagi tahu dekat mereka apa yang mereka patut buat untuk nak memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am. Nabi kata, demi Allah, aku bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kalaulah sekiranya kamu boleh pergi bercakap tentang Islam di depan orang-orang yang marah Islam ni, kalau kamu boleh bercakap depan mereka tentang Islam dan dengan cakap kamu itu mereka dapat hidayah Allah, maka itu khairun laka min humrin na'am. Itu lebih baik kepada kamu daripada kamu dianugerahkan binatang yang merah-merah. Orang Arab, dia kalau dapat unta merah, itu kebanggaan dia. Maka Nabi SAW ra'i kebudayaan Arab, adat orang Arab, dia sebut humrin na'am. Kalau dia dapat unta merah, itu cukup hebat ke dia. Kalau hak tu kamu kata hebat, lebih hebat lagi kalau sekiranya kamu boleh tarik seorang musuh Islam jadi orang yang nak kepada Islam. Itu lebih baik bagi kamu. Hadis itu muttafaqun alaih, sepakat semua ulama hadis mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini Islam, tuan-tuan. Ini Islam. Islam suruh kita pergi cari orang buat kawan. Islam tak suruh kita tambah musuh. Kita tambah musuh, kita susah. Kita tambah daripada 5 orang, kita buat bagi jadi musuh 10 orang. Kerja dakwah kita susah. Kita nak buat apa pun susah. Tapi kalau daripada 5 orang kawan, kita pergi tarik, tambah seorang lagi, jadi 6. 6 lebih baik daripada 5. Kalau kita boleh tarik lagi 60 orang, cukup baik apa yang kita buat. Bukan baik dari segi dakwah Islamiah, bahkan baik dari segi janji ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Nabi SAW waktu nak lepas pasukan tentera turun di dalam perang Khaybar, dah Nabi pilih Sayyidina Ali bin Abi Talib jadi ketua. Sayyidina Ali minta nak turun cara kasar, cara agresif. Adakah aku perlu perang mereka ni semua, paksa mereka masuk Islam? Nabi kata, tak, bukan itu cara kita. Nabi kata, kamu pergi turun elok-elok, kamu sampai di sana, kamu terang tentang Islam dulu dekat mereka. Bagi mereka faham tentang Islam dulu. Terang pasal apa mereka patut menerima Allah sebagai Tuhan, menerima Islam sebagai agama, sebagai cara hidup mereka. Aku terang elok-elok dekat mereka. Kalau dalam 10 orang, dalam 100 orang, dalam 1000 orang yang dengar penerangan kamu tu, ada seorang bila dia dengar tu, dia terusik hati dia. Dia rasa silap apa yang dia buat selama ni.
Dengan kerana penerangan kamu tu menjadi sebab Allah bagi hidayah dekat dia, maka itu lebih baik bagi kamu, Nabi kata, daripada kamu mendapat binatang yang merah-merah. Itu hadis muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil iktibar. Kita ambil iktibar. Kerja dakwah banyak lagi yang belum selesai. Kerja dakwah yang kita kena buat, tuan-tuan, ini bukan kerja ustaz. Kerja dakwah ini kerja semua orang Islam mesti kena buat. Kerja dakwah banyak lagi yang belum selesai. Kita bukan kata nak berdakwah dekat orang bukan Islam. Dekat orang Islam pun kita nak kena dakwah kuat juga. Berapa ramai orang mengaku Islam tidak faham sebenarnya Islam tu apa. Tak faham. Kerana tak faham itulah dia jadi sensitif dengan Islam. Sebut Islam nak marah. Sebut Islam jadi. Kerana tak faham. Menjadi tanggungjawab kita memberi faham kepada orang-orang yang tidak faham ini. Bukan target kita 10 orang. Bukan target kita 100 orang. Bukan target kita 1000 orang nak faham dengan sekali cakap. Nabi kata dalam hadis la an yahdiyallahu bika rajulan wahidah. Kalau kamu boleh bagi seorang aja dapat hidayah, daripada ramai ribu ada tu seorang aja dapat hidayah, itu lebih baik kepada kamu daripada kamu ada binatang ternakan yang merah-merah. Mudah-mudahan kita ikhlas dalam kerja dakwah kita. Mudah-mudahan keikhlasan kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keikhlasan kita akan dinilai sebagai satu kebaikan yang membawa janji baik kita di hari akhirat esok, insya-Allah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 14. Muka surat 29. Muka surat 29. Kita masuk satu bab baru. Kata dia bab ma jaa fi ijlalil kabir. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan membesarkan dan mempermuliakan orang tua-tua. Tajuk malam ni ialah Islam satu agama yang mengingatkan kita supaya hormat orang tua-tua. Siapa orang tua-tua yang kita kena hormat, dia akan terang sekali lagi. Kata dia, ketahuilah saudaraku, membesarkan ataupun memuliakan orang tua-tua kerana tuanya dan mempermuliakan mereka itu adalah disuruh oleh syarak kita. Kita hormat satu orang tu kerana dia tua, kerana umur tua dia, kita hormat dia. Agama suruh, dia kata begitu. Sama ada orang tua-tua itu laki-laki atau perempuan. Dia orang tua, tak sekira dia laki-laki kan, dia perempuan kan, dia orang tua, kerana tua dia, kita wajar hormat dia. Begitu. Jikalau orang awam ataupun orang kafir sekalipun, dia kata sekalipun orang tua ni orang awam, maksudnya bukan adik-beradik kita. Bukan nanti mak penakan kita, bukan nanti tok penakan kita, bukan nanti adik-beradik kita saja kita kena hormat. Orang tua, walaupun dia orang awam, bukan adik-beradik, tak ada kena mengenal dengan kita, dia orang tua, walau kafir sekalipun, kalau dia orang tua, kita wajib menghormati dia. Begitu. Maka mempermuliakan dan menghormatkannya itu ialah menyambutnya dan bersalam-salam dengannya pada waktu datangnya, mengucup tangannya dan mendudukkan dia pada tempat yang mulia, iaitu tempat yang setaraf dengan dia. Itu di antara cara nak hormat orang tua-tua. Sambut dia, tunjuk muka manis kat dia, kalau boleh peluk dia, kucup tangan dia, dudukkan dia di tempat yang patut. Dia orang tua, dia patut duduk lebih tinggi pada kita. Dia orang tua, kita duduk atas bangku, so dia duduk atas lantai. Tak boleh. Tak kena. Hormat dia, sambut dia, dengan orang kita sambut dia, panggil masuk, tunjuk salam dengan dia, kita bongkok sikit, tunjuk kita hormat kat dia. Maka ini dia kata disuruh oleh agama kita. Dudukkan dia pada tempat yang mulia, tempat yang setaraf dengan dia, dan yang menjadikan suka hatinya dan dapat rehat dia. Dia rasa suka kat kita. Cara kita welcome dia, cara kita sambut dia, cara kita tunjuk yang kita suka kat dia, menyebabkan dia suka kat kita. Dia berkenan kat kita. Tuan-tuan, siapa yang tak suka dihormati? Orang yang waras fikiran, siapa dia? Orang yang waras fikiran, yang dia tak suka orang hormat dia. Ada, semua orang suka. Semua orang suka kalau orang hormat dia. Suka. Tak ada orang dalam dunia ni suka orang benci dia, suka orang cemuh dia, suka orang rosakkan nama dia, suka orang fitnah dia, suka orang jahanamkan dia. Tak ada orang suka. Macam-macam ni tak ada siapa suka.
Sebaliknya semua orang suka kalau orang hormat pada dia. Nah, demikianlah dengan orang tua. Orang tua lebih lagi, dia rasa dia perlu dia hormati kerana dia orang tua. Jadi Islam suruh kita memenuhi naluri kemanusiaan ini. Dia suruh kita hormat orang tua ni dengan kerana tu suka hati orang tua ni. Orang tua tuan-tuan, dia bukan mau sangat RM2 ni. Lah, dia tak ada apa dah. Makan pun tak apa nak lalu dah. Bagi duit banyak kat dia, dia nak buat apa? Kain baju ada tak pakai dah. Raya atau lepas orang bagi kain pelekat 4 lay dekat dia. 4 lay tu baru pakai selai. Tahun ni orang kopi lagi 4 lay, tak nak pakai dah kain pelekat dia pun. Dia tak mau dah jenis-jenis kebendaan ni. Ingatan kita dekat dia, yang tu dia mau. Ingatan kita dekat dia. Ziarah dia, telefon tanya abang dia ambil berat tentang yang tu saja yang dia mau. RM2 kalau bagi kat dia, boleh bagi kat cucu dia balik lagu tu aja. Dia tak guna RM2 tu. Tak ada teringat nak makan sampo apa, tak ada lah orang tua ni. Dia tak ada, dia tak macam selera orang muda. Orang muda ni hari ni teringat nak makan sup, esok teringat nak makan tom yam, lusa rasa nak makan sate. Orang tua dia tak ada selera macam mana orang muda ni. Dia lagu biasa aja, tak ada apa. Anak main rumah dia boleh potong pisang 1 sikat 2 sikat bagi dia seronok dah. Yang tu aja. Yang tu saja. Tanya abang dia buat masak apakah lebih sikit, dia hantar 1 mangkuk kat dia. Yang tu aja. Seronok dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita buat macam tu kat dia, kita boleh ambil hati dia. Dia rasa rehat. Dia nak menghabiskan sisa-sisa umur dia tu, dia rasa selesa, dia rasa rehat. Anak tak bagi masalah dekat dia, anak tak bagi sakit kepala dia, anak bagi penghormatan kepada dia. Apa yang dia nak? Begitu. Maka memperbuat besar dan hormat akan mereka itu, yang demikian itu dapat balas daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan buat takat ambil hati aja. Allah balas dengan balasan kebaikan kepada orang yang buat baik kepada orang tua. Seperti yang diterangkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Dia kata ada hadis mengatakan Allah janji kebaikan kepada orang yang buat baik kepada orang tua. Hadis itu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akrama syabun syaikhan li sinni illa qayyadallahu lahu man yakrimuhu 'inda sinni. Maksud dia diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabat tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada mempermulia seorang yang muda akan seorang yang tua kerana lebih umur dan kerana lebih tuanya, melainkan disediakan Allah baginya orang yang mau mempermuliakan dia ketika tuanya nanti. Itu dia tuan. Ini kata dunia ni bulat. Nak pergi ke mana tuan? Nak pergi ke mana? Hari ni kita buat baik ke dia. Esok orang-orang muda zaman kita tua, esok orang-orang muda zaman tu buat baik ke kita. Bukan adat. Ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janji. Kita buat tahana kat dia lah, esok kita kena. Kena. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tidak ada azab, tidak ada seksa yang segera pembalasannya selain daripada dosa derhaka pada ibu bapa. Dalam banyak-banyak azab Tuhan ni, Nabi kata azab yang paling cepat nanti nak hinggap mai kat kita ialah azab ke atas orang yang buat tahanan ke ibu bapa. Maksud cepat apa dia? Sebelum mati dia akan rasa. Macam mana dia buat tahanan ke orang tua dia dulu, dia akan rasa anak-anak dia buat tahanan ke dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kena ingat ini pesan dalam agama kita. Dan pesan kalau Quran sebut, kalau Nabi sebut dalam hadis, ini pesan yang benar. Tidak ada pesan yang tipu, dusta dan palsu dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Begitu. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib, tiada kami ketahui melainkan daripada ini syekh. Masalah mempermuliakan orang-orang tua itu memanjangkan umur. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya, pada hadis dan masalah itu satu penyukaan hati dengan panjang umur kerana mempermuliakan orang yang tua-tua. Maka hendaklah ingat-ingat jaga baginya. Kerana tiada dapat taufik bagi menghormatkan orang-orang tua itu melainkan orang yang telah dihukumkan Allah baginya dengan panjang umur. Itu dia. Dia kata bukanlah makna bila kita buat baik kepada orang tua, umur kita yang patut mati tahun depan panjang 10 tahun, tak, bukan maksud macam tu. Mati tetap mengikut ajal yang ditetapkan.
Tapi yang kata buat baik pada orang tua-tua ni akan memanjangkan umur, ini sekadar untuk menyukakan hati orang saja, supaya orang bila dengar dia rasa ini satu motivasi untuk dia, satu benda yang nak encourage dia, nak menyemarakkan semangat dia untuk nak buat baik kepada orang tua-tua, dia kata. Dan demikian inilah telah menyebutkan dia oleh Ibnul Arabi dalam Syarah At-Tirmizi daripada ulama, bahawasanya pada hadis dalam masalah itu dalil atas panjang umur bagi siapa-siapa yang menghormatkan orang yang tua-tua. Dia kata inilah kesimpulan yang ulama ambil, begitu. Bab baru dia kata bab majaa fil mutahajirain. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan dua orang yang tiada bertegur-tegur. Ini pula dia nak masuk satu bab pula. Dalam masyarakat ni ada benda ni berlaku, tak bertegur-tegur. Satu orang dengan satu orang, dia jadi tak tahu dia marah, dia benci ke mana, sampai tak mahu nak bertegur. Jumpa pun beralih ke lain, lebih teruk lagi sampai nampak ludah buang dan sebagainya. Dia jadi begitu. Sifat bermusuh-musuh, benci-membenci yang dilarang oleh agama tu, yang tu subuh dalam masyarakat kita. Subuh. Kan tuan-tuan tengok dalam hadis, kita baca banyak kali dah hadis tu. Nabi kata al-muslim akhul muslim. Orang Islam saudara kepada orang Islam. Yang la yadhlimuhu, oleh itu jangan buat zalim kepada orang Islam, kan? Wala yahqiruhu, jangan kamu hina dia dan sebagainya, kan? Kemudian Nabi bila terang panjang tu, Nabi kata at-taqwa hahuna. Nabi tunjuk mereka dada dia. Nabi ulang 3 kali at-taqwa hahuna. Nabi kata takwa tu ada dalam ni. Tengok tak nampak, tapi dalam ni ada takwa. Tengok kolok nampak cantik dah, tengok pakai serban, tengok pakai jubah, rupa-rupanya takwa tak ada dalam hati. Maka Nabi kata at-taqwa hahuna, takwa tu ada sini. Nabi kata tunjuk mereka dada. Nabi kata bihasbi mri'in an yaqira akhahul muslim, bihasbi mri'in minasyarri, memadai seorang muslim itu dianggap daripada orang jahat, dianggap daripada kejahatan, an yaqira akhahul muslim, apabila dia menghina saudara dia yang sama-sama Islam. Cukup untuk nak kata dia jahat. Mulut dia duk cakap benda yang menghina kawan dia sendiri. Cakap dia menghina kawan dia tu, Nabi kata cukup dah. Bihasbi mri'in, cukup bagi satu-satu orang itu minasyarri, dia anggap dia ni daripada kejahatan apabila mulut dia duk hina kawan dia sendiri. Cukup untuk kata dia ni jahat, Nabi kata. Jadi ni semua kita dah baca. Pasal apa kita tidak ambil pengajaran benda-benda macam ni? So dia kata ada orang, dia kata yang dia ni sampai ke peringkat tidak bertegur-tegur, benci kat kawan dia sampai tak mau tegur. Sudahlah dihentam kawan tu, digasak kawan tu cukup-cukup, jumpa tak mau tegur, tunjuk sombong, tak mau nak tegur dengan orang. Ketahuilah saudaraku, telah lalu dalam juzuk yang ke-13 menerangkan beberapa masalah tentang tidak bertegur-tegur ini, dia kata. Maka di sini didatangkan oleh At-Tirmizi hadis yang menunjukkan ditutup pintu syurga ke atas dua orang yang tidak bertegur-tegur itu sehingga berdamai kedua. Selagi mana dia ni ada masalah dengan kawan dia, dengan saudara dia yang sama-sama Islam, masalah tak boleh nak tegur, maka selagi itulah pintu syurga tertutup untuk dia, dia tak boleh masuk ke dalam syurga. Demikian kata hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tuftahu abwabul jannah yawmal itsnain wal khamis fayughfaru fihima liman la yushriku billahi syai'an illa al muhtajirain yuqalu ruddu hadaini hatta yastaliha. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi SAW telah bersabda ini, dibuka pintu syurga itu pada hari Isnin dan hari Jumaat pada tulis tolong betul itu hari Khamis, dalam hadis kata Khamis. Dibuka pintu syurga itu pada hari Isnin dan pada hari Khamis. Tiap-tiap minggu Nabi kata 2 hari ini Allah buka pintu syurga. Kita dah belajar dah, syurga ni ada dah. Syurga dah ada dah, neraka pun dah ada dah. Syurga yang ada dah tu, bila mai hari Isnin, bila mai hari Khamis, Allah perintah suruh buka pintu. Buka pintu sebagai satu simbol kepada kesediaan Tuhan untuk mengampunkan dosa manusia yang minta ampun kepada dia pada hari-hari tersebut. Itu sebab sunat kita puasa hari Senin dengan Khamis, supaya pada hari yang berkenaan kita dalam keadaan buat ibadat pada Tuhan. Pada hari berkenaan, pada hari Allah buka pintu syurga tu, pada hari itu kita dalam keadaan duk beribadat kepada Tuhan. Begitu.
Maka Nabi SAW kata dibuka pintu syurga pada hari Isnin dan hari Khamis. Maka diampunkan dia pada keduanya bagi siapa sahaja yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Sempena bukanya pintu syurga hari Isnin dengan hari Khamis ni, Allah nak mengampunkan dosa siapa-siapa juga dengan syarat yang pertama, dia tak ada buat benda dosa syirik kepada Allah. Dia tak ada, dia bersih daripada dosa syirik. Satu. Melainkan dua orang yang tidak bertegur-tegur. Dan yang kedua, orang yang tidak akan dapat pengampunan dosa dan tidak dapat peluang untuk masuk syurga ni ialah orang yang dia ni ada masalah, tak bertegur-tegur dengan sama saudara yang Islam. Begitu. Dikata orang baginya, tolak akan mereka itu. Itu dia. Maka Allah Subhanahu wa taala perintah kepada malaikat, Allah kata, ruddu hadaini, tolak dua orang ni, tolak. Dua orang yang saling bermusuh di antara satu sama lain, yang saling benci-membenci di antara satu sama lain, yang saling mengkhianati di antara satu sama lain. Dua orang ni, kata Allah kepada malaikat, rudduhu hadaini, hampa tolak bang orang-orang yang macam ni. Jangan bagi pengampunan dan jangan bagi peluang mereka untuk masuk ke dalam syurga. Yakni tutup kembali pintu syurga itu ke atas dua orang yang tidak bertegur-tegur ini, sehingga berdamai antara keduanya. Itu dia. Sampai bila mereka ni ditahan daripada masuk dalam pengampunan Allah, daripada masuk syurga Allah, sampai bila? Sampai mereka ni boleh baik balik. Selagi hampa tak boleh baik balik, selagi itu tak sah. Tak sah minta, tak sah nak harap nak masuk ke dalam pintu syurga Allah, tak sah. Muslimin dan muslimat, kata At-Tirmidzi, ini hadis hasan lagi sahih. Kita tengok benda-benda ni, kita duduk ngaji ni, kita duduk ngaji. Kena beramal. Tuan-tuan, musuh tak habis. Kita kalau nak benci ke orang tak habis. Ada saja orang yang kita akan benci atas dunia ni. Hari ni 5 orang, minggu depan 10 orang kita benci. Ada saja orang yang kita nak benci atas dunia. Sama ada benci kerana dia ada buat sesuatu tak baik kat kita, ataupun benci kerana dengar orang cerita tak baik tentang dia. Kita benci ke orang ni tak ada pasal, kata Allah. Benci. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata At-Tirmidzi, ini hadis hasan lagi sahih. Tajuk baru. Dia kata bab ma jaa fi sabri. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan tentang sabar. Dia cerita pasal sabar pula. Ketahuilah saudaraku, sabar itu ada satu perangai yang terpuji pada syarak. Sabar ni bagus lah. Dia nak abang yang tu, sabar bagus. Kita pun tahu kata sabar bagus, cuma kita tak boleh nak sabar, yang tu aja. Yang kita tak tahu. Banyak benda baik yang kita tahu kata baik, tapi tak payah nak buat, dia tak apa nak boleh. Kan? Banyak lah ni tajuk yang kita baca di masjid kita ni, masjid Padang Temusu ni, semua tajuk nak suruh buat baik belakang kan. Agama suruh sabit daripada Quran, sabit daripada hadis Nabi, kita tahu benda tu agama suruh, tapi kadang-kadang tak boleh buat, tak boleh nak buat. Sabar ni memang cukup baik, tapi nak buat tu, nak melaksanakan perintah kesabaran itu, ya Allah, bergeraklah. Kadang-kadang tak boleh nak sabar. Berasa lagu macam nak teng biji tu. Orang Kelantan dia kata teng. Dia berasa, dia kata macam nak teng biji. Oh, dia kata geram. Kan? Geram. Bukan mak dia kata kat aku, teng, dia geram. Geram jadi tak ada mak. Kalau boleh sabar, itu cukup baiklah. Itu satu benda cukup baik bagi seseorang, dia kata. Maka sabar itu satu perangai yang terpuji pada syarak. Maka siapa berperangai dengan perangai sabar itu, bertuahlah dia. Itu dia. Dia punya ayat, simple ayat. Sabar ni benda baik, semua orang tahu. Dia kata, siapa boleh beramal dengan sifat sabar, dia orang yang betul. Dia kata, cukup betul. Tak semua orang. Kalau dia boleh, dia satu orang yang betul. Dia kata. Kerana makna sabar itu deritakan dirinya atas apa-apa yang dibencinya. Itu makna sabar. Makna sabar ni ialah kita, benda tu kita tak suka, kita benci, tapi oleh kerana dia dah kena kat kita, kita boleh tahan benda kita tak suka tu sabar. Tak suka kan? Kita tak suka, tapi nak buat macam mana benda tu ditakdirkan timpa mai kat kita, kita cukup tak suka, sabar ya? Sabarlah. Nak buat lebih-lebih tak boleh kadang. Begitu. Maka tak dapat tidak, barang yang dibenci oleh diri itu sangat banyak, tidak terkirakan. Dia kata banyaklah contoh benda yang kita tak suka, benda yang kita benci, benda yang kita tak suka ni banyak, dia kata. Tapi duk kena ke kita benda ni. Contoh dia apa? Seperti turun bala, maka iaitu dibenci oleh diri. Dia kata bala, siapa mau bala? Bala ni bahasa Arab makna dia ujian. Ujian, bala tu makna ujian.
Ya. Bila kata dia ni kena balak kita duk bayang lagu kena timpa kayu balak gitu. Dah. Balak ni makna dia ujian. Tuhan bagi ujian dekat dia, dia kena balak, dia kena uji. Macam-macam lah. Kan ujian ni macam-macam. Kena lock up tu ujian. Kan. Lepas tu kena apa ke pula kan. Macam-macam lah. Cerita ni macam-macam. Kan. Cerita lebih-lebih pun dah lagi payah pula. Kan. Cerita ujian lah. Benda-benda macam ni ujian. Dia duk main lepas satu. Diri yang menanggung ujian kau lah. Macam mana sengsara, perit, derita dia yang terpaksa menanggung ujian itu. Yang dia suka nak terang dekat orang semua. Kalau dia cuba terang pun banyak masalah lain akan timbul. Kan? Tapi orang yang melihat kita kena timpa ujian ni, dia sedap mulut nak mengatuk, nak kata apa-apa. Lempar kitab pun ada-ada. Kan? Bakar keset pun ada-ada. Tak main mengaji pun bukan sikit dah. Macam-macam. Bila main macam-macam. Tuan faham tak apa yang subhanallah abang kita abang. Kan? Cerita dia macam tu. Kan? Ini ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ini ujian daripada Allah. Masing-masing orang kena. Sesuai dengan kedudukan dia, sesuai dengan apa yang dia buat. Besar perjuangan, besar ujian. Dia macam tu aja. Tak ada perjuangan, tak ada ujian. Dia duduk melengkap dia rumah, tak ada apa. tak ada apa. Dia habis sangat masalah, tak ada duit. Habis sangat, terlampau sangat duduk rehat di rumah, kerja tak ada, dia main sakit. Ujian macam tu aja. Langkah keluar pada rumah, pergi buat benda hak agama suruh lebih sikit, dia main lebih sikit ujian. Macam tu aja. Dia main satu peringkat ujian sampai nak baca doa tak boleh. Itu ujian juga. Kan? Bukan setakat tak boleh mengajar menceramah, baca doa pun tak boleh. Itu ujian. Ujian daripada Allah. Mati-mati orang, mati-mati ujian yang menimpa dia. Dan dia sendiri kadang-kadang tak boleh nak terang apa dia ujian yang menimpa dia tu. Dia tak boleh terang. Bukan dia tak mau terang. Payah. Dia begitu. Jadi ini yang kata ujian. Dia kata, maka tak dapat tidaklah barang yang dibenci oleh diri itu sangat banyak. Seperti turun balak, maka itu dibenci oleh diri. Dan menjunjung suruh Allah daripada semayang dan menurut sekalian hukumnya, maka tiada disukai oleh nafsu. Kita ikut perintah Allah. Nafsu tak suka. Apa bangkit pukul 5, bangkit dah 5:30, bangkit dah. Pergi pancok, mandi, manda, apa semua, semayang, jalan pergi ke masjid, semayang subuh dan sebagainya. Buat apa? Baik tidak. Baik tidak. Pejabat masuk 8:30. Pukul 7 bangkit, apa salahnya? Bangkit pukul 7, mandi, siap, apa semua, pergi kerja. Bukankah bagus macam tu? Daripada bangkit pukul 5 pagi, time to time sedap tidur, kita dah nak kena bangkit semayang. Tapi itu perintah Allah. Nak buat macam mana? Kena bangkit. Nafsu tak suka. Tetapi kalau kita sabar dengan benda hak nafsu kita tak suka, besar ganjaran di sisi Allah. Ini yang dia nak beritahu kat kita tentang sabar. Dan menjauhkan apa haram, dan sekalian yang ditegah syarak itu keberatan atas diri. Kita nak tinggal benda haram, susah. Jadi kita suka dengan benda-benda haram ni, kita suka. Bila tersebar satu berita sensasi, kan? Kita suka menyambung cerita-cerita tu, kan? Cerita sensasi, kita sebar-sebarkan sambil duduk minum bayang sati je. Kita sebar-sebarkan benda tu. Merebak habis semua, merata tempat, kan? Dalam kadang kita pun tak tahu ujung pangkai cerita tu macam mana, dia boleh berlaku macam mana, pasal apa pergi jadi macam tu, kita tak tahu. Jadi dengan kerana kita dalam keadaan tak tahu, kita pergi duduk sebar cerita, tambah stay 2 lagi, tambah pula nak pergi sedap cerita. Maka akhirnya dengan kerana cerita kita tu, ada orang yang menerima akibat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan menjauhkan apa haram, dan sekalian yang ditegah syarak itu keberatan atas diri. Maka semua itu dideritakan oleh manusia. Dan tahu diri itu menjunjung taat dan menjauhkan maksiat dan deritakan apa sakit demam, azab sengsara di dalam satu ahwal dan sebagainya. Ini semua kalau kita boleh sabar, kita orang yang betul. Itu maksudnya. Bermula dalil yang menunjukkan atas terpuji perangai sabar itu ialah Quran dan hadis Nabi. Itu cantik. Apa pun dia kata balik kepada Quran, balik kepada hadis Nabi. Apa Quran kata, apa Nabi kata tentang sabar ni. Setengah daripada hadis itu ialah barang yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia, an Abi Sa'id radhiyallahu anhu, anna nasan min al-ansar sa'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'atahum. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bahawasanya beberapa orang sahabat daripada kaum Ansar
telah meminta mereka itu akan sedekah atau apa-apa makanan pada Nabi SAW, maka diberi oleh Nabi kepada mereka itu. Berlaku satu kes, dia kata, sahabat Ansar. Sahabat Ansar maksudnya sahabat Madinah, orang Madinah. Miskin, duit tak ada, sampai nak beli makan pun tak ada duit. Jumpa Nabi SAW. Jumpa Nabi. Bila sampai depan Nabi, beritahu betul-betul, ya Rasulullah, kami ni tak ada duit lah, sampai nak beli makan pun duit tak ada, begitu begini dan sebagainya. Minta Nabi tolong. Nabi SAW satu orang manusia tak boleh dengar orang minta tolong. Yang kata Nabi kita ni tak boleh dengar orang minta tolong. Maka dia kata dalam hadis tu, fa'a'atahum. Nabi pun pergi ambil apa ada dalam rumah dia, bagi dekat puak Ansar. Sa'aluhu fa'atahum. Kemudian meminta lagi mereka itu kepada Nabi, maka diberinya akan mereka itu. Lepas dah dapat balik makan-makan apa semua, RM2 belanja habis, mai pula jumpa Nabi, minta lagi. 2 kali dah mai minta ke Nabi. Nabi pun mai hang lagi, bagi lagi. Yang kata Nabi, kita takat sekali boleh. Kali kedua mai kata, memang kok hayun, kata. Ingat aku rumah welfare ke? Dia mula nak dongkang lah. Seorang mula nak naik. Tuhan bagi tulang 4 kerat cedah lagu ni, mai duk minta kat orang. Seorang dia nak berah. Kau tu pun dengar kecup perut tak mai. Nah, Nabi ni mai sekali lagi. Balik pergi belanja habis, mai pula. Mai lagi. Bagi lagi. Ni yang kata Nabi SAW. Maka tidak pula dikata oleh Nabi, tak ada jikalau barang itu ada. Sudah yang kata Nabi SAW, satu orang manusia tak boleh dengar orang minta tolong. Yang kata Nabi kita ni tak boleh dengar orang minta tolong. Maka dia kata dalam hadis tu, fa'a'atahum. Nabi pun pergi ambil apa ada dalam rumah dia, bagi dekat puak Ansar. Summa sa'aluhu fa'a'atahum. Kemudian meminta lagi mereka itu kepada Nabi, maka diberinya akan mereka itu. Lepas dah dapat balik makan-makan apa semua, RM2 belanja habis, mai pula jumpa Nabi, minta lagi. 2 kali dah mai minta ke Nabi. Nabi pun mai hang lagi, bagi lagi. Yang kata Nabi, kita takat sekali boleh. Kali kedua mai kata, memang kok hayun, kata. Ingat aku rumah welfare ke? Dia mula nak dongkang lah. Seorang mula nak naik. Tuhan bagi tulang 4 kerat cedah lagu ni, mai duk minta kat orang. Seorang dia nak berah. Kau tu pun dengar kecup perut tak mai. Nah, Nabi ni mai sekali lagi. Balik pergi belanja habis, mai pula. Mai lagi. Bagi lagi. Ini yang kata Nabi SAW. Maka tidak pula dikata oleh Nabi, tak ada jikalau barang itu ada. Sudah yang kata Nabi. Lagi lah rumah ada benda, lagi tu nak bagi kat orang. Tak erti nak mohong. Tak erti nak mohong. Banyak mana ada, habang sungguh-sungguh. Ada pun banyak mana, bagi lagi kat orang. Begitu yang kata Nabi. Dan tiada ia berbuat bakhil dan membalas dengan cakap yang menyakitkan hati. Nabi ni bakhil tak sekali-kali, bukan sifat Nabi. Tak sekali-kali, bakhil ni tak sekali-kali. Bahkan bukan setakat tak bakhil, Nabi ni kot nak bagi sakit hati orang, tak langsung. Tak reti nak bagi sakit hati orang. Ada tuan dalam masyarakat kita ada orang macam ni, hak jenis orang Melayu kata kanak hidup. Dia sampai orang kata siapa marah kat dia ni orang tu jahat. Dia kanak hidup. Dia bukan reti marah ke orang, dia tak reti buat khianat ke orang, dia tak reti bagi sakit hati orang, tak reti. Dia baik. Baik punya manusia, hang duk kata dia jahat. Jahat. Kita kata begitu. Nabi SAW ni sifat macam ni. Yang ingat beberapa bulan lepas kita baca cerita hadis Anas bin Malik. Dia kata, khadamtu Rasulullah SAW 10 sinin. Aku jadi khadam Nabi 10 tahun. Anas kata, 10 tahun aku jadi khadam Nabi. Dalam satu hadis lain kata 9 tahun aku jadi khadam Nabi. Dalam tempoh 9 tahun, 10 tahun tu, tak pernah sekali dia kata telinga aku dengar Nabi kata kat aku. Tentang boleh bayang 10 tahun. Tak pernah Anas yang jadi khadam Nabi ni, tak pernah Anas dengar Nabi kata kat dia. Jokah tak sekali-kali. Pun tak pernah dengar. Kita menikah dengan bini kita 5 tahun, 10 tahun, Allahu Akbar. Tanya bini, tanya kita bila pun baik kita ni. Tanya bini kita ni nak tanya ni Ustaz Samsuri macam mana kat rumah.
Dia jenis mulut lah, jenis mulut tanya abuk malu kita je. Kan? Dia kata, berangin satu badan. Dia duduk main macam tu kau lah. Dia kata angin satu badan. Jangan dia buat silap. Dia kata goreng telur. Dia kata goreng telur, kita goreng telur mata kebau. Rupanya dia mau telur dada. Kan? Buat main telur mata kebau, punggai pinggang perang kata pecah. Dia yang ni bukan angin satu badan. Pusing beliau satu badan lah. Ada orang macam tu ada. Nabi SAW tak ada lah. Macam-macam ni punya sifat mazmumah macam ni tak ada langsung ke Nabi. Tak usah carilah, tak ada dalam diri Nabi. Mai Syekh Ansar ni minta bagi. Balik pergi belanja habis. Mai pula minta bagi lagi sekali. Balik pergi Nabi SAW tidak bakhil. Bahkan tidak reti bagi sakit hati orang. Tak reti. Kata dia, summa sa'aluhu. Summa qala, ma yakunu indi khairin falan addakhirahu ankum. Kemudian sabda Nabi SAW pada akhir pemberiannya. Mailah Nabi bagilah. Nabi bagi juga. Lepas Nabi bagi itu, Nabi pun kata, kerana mengajar akan mereka itu. Nabi bukan kata nak bagi sakit hati, tapi Nabi kata dengan tujuan nak bagi pengajaran kepada mereka ni. Kata Nabi, hai kaum, barang yang ada pada aku, maka tidaklah aku simpan taruh akan dia daripada sekalian kamu. Bahkan telah aku beri pada sekalian kamu apa yang ada. Nabi habaq dekat mereka macam tu. Nabi kata, wahai sahabat-sahabat aku habaq betul-betul. Benda kalau ada dalam rumah aku tak pernah simpan. Aku tak pernah sembunyi daripada pengetahuan kamu semua. Hak mana ada, kalau hampa nak aku bagi. Aku tak simpan sikit pun untuk aku. Nabi kata begitu. Kerana aku amat suka kepada baik. Nabi kata, aku suka buat kebaikan. Itu maksudnya. Nabi kata, aku suka buat kebaikan. Kalau dalam rumah aku ada korma, ada 3 biji. Kamu mai aku bagi 3 biji. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya pernah dengar cerita isteri Nabi, korma ada sebiji. Mai orang susah minta nak makan. Tak ada makanan nak makan. Mai minta daripada isteri Nabi, minta nak makan. Ada sebiji aja korma dalam rumah Nabi ni. Sebiji aja. Dan sebiji itu Aisyah duk taruh untuk nak buat buka puasa. Nabi dengan dia puasa hari itu. Nak buka puasa dengan sebiji korma. Nak belah orang setengah. Allah uji Nabi. Itu kata Nabi. Ujian dia lagi dahsyat. Mai satu orang bawa anak kecil minta makanan. Sebab tak ada benda nak makan. Aisyah ni tak ada arah. Dia teringat korma apa ada sebiji. Tu saja dia nak makan dengan Nabi buka puasa sekali. Koyak korma tu bagi sebelah. Bagi sebelah padan dengan anak kau ni je makan. Perempuan ni tak ada makan lagi. Dah habis anak dia makan, abang kata lapang lagi. Tak ada arah, dia pun bagi sebelah lagi. Habis, dalam rumah tak ada apa. Tak ada apa. Bila dah bagi, habis semua selesai, dia pun minta maaf banyak-banyak. Ada apa sebiji itu aja, aku pun dah bagi semua. Cuba kita tengok kat rumah orang lain. Bila Nabi SAW balik, Aisyah beritahu ke Nabi. Aisyah kata, ya Rasulullah, tadi satu orang perempuan bawa anak kecil minta makan, aku bagi semua, dia nak lagi, aku bagi semua. Tak ada apa dah di rumah kita ni. Nabi kata tak apa, kalau macam tu kita buka puasa dengan ayam. Nabi kata. Kemudian Nabi kata dekat dia, walaupun sebelah tamar, bisyiqqi tamrah, Nabi kata, walaupun dengan sejorai sebelah tamar, kalau kamu bagi ikhlas kerana Allah, kamu bagi itu, sebelah tamar itu cukup untuk mendindingkan kamu daripada api neraka. Nabi kata, tuan-tuan. Tak ada bagi seguni. Kalau kamu ada pun sebiji aja, sebiji itu kamu boleh koyak bagi setengah. Kamu bagi itu kerana mencari keredaan Allah. Sebelah korma itu cukup untuk mendindingkan kamu daripada api neraka Allah. Nabi kata macam tu. Tak marah, tak apa. Buka puasa dengan ayam. Muslim dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu dia. Ini cerita yang ada dalam Islam. Cerita tentang macam mana Nabi SAW, idola orang Islam. Hidup dia begitu. Baik, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kita sudah dengar ayat ni. Kan? Ayat ni nak cerita tentang Nabi. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan bahawasanya ia, maksudnya Nabi itu bersangatan suka kepada berbuat baik. Dia kata Nabi Muhammad ni dalam soal-soal khair maksudnya kebaikan. Lasyadid, Nabi ni ekstrim, suka sangat kepada kebaikan. Kalau benda tu benda baik, susah senang Nabi akan buat benda baik. Itu yang dikatakan Nabi. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Sambung hadis tu, wa man yastaghni yughnihillah, dia kata. Wa man yasta'fif yu'iffakullah. Dan barang siapa minta pada Allah kiranya kaya dan tidak kiranya minta sedekah, nescaya dijadikan Allah akan dia tidak minta sedekah, tidak tadah tangan ke sana kemari, bahkan bersungguh-sungguh ia berikhtiar mencari rezeki dengan jalan yang halal dan dengan menutup malu. Maksudnya melihara maruah dia. Barang siapa minta kat Tuhan, minta supaya Tuhan bagi dekat dia satu kehidupan yang tak minta pada orang. Maksud dia kaya lah. Kaya ni bukan maksud kaya ada duit juta-juta, bukan maksud ada duit ratus-ratus ribu, bukan maksudnya ada duit ribu-ribu. Maksud kaya ni cukup. Orang kaya tu cukup. Kalau dia dapat 500 sebulan, 500 cukup untuk dia. Kaya, dia orang kaya. Tapi kalau dia dapat 10,000 sebulan, 10,000 tak pernah cukup, dia miskin. Itu ta'rif kaya miskin dalam agama. Orang yang dapat banyak mana, banyak tu cukup untuk dia, dia orang kaya. Orang yang dapat banyak mana, banyak tu tak cukup untuk dia, dia miskin. Maka barang siapa yang minta dekat Allah, dia minta, ya Allah bagilah dekat aku sifat sempurna, sifat rasa cukup dengan apa yang ada. Dalam bahasa tasawufnya dia kata qana'ah. Sifat qana'ah, qaf nun alif ain ta marbutah tu. Qana'ah. Qana'ah maksudnya dia rasa cukup dengan apa yang ada. Dia minta dekat Tuhan, minta, ya Allah bagilah dekat aku rasa qana'ah, rasa cukup dengan apa yang ada. Kalau dia minta macam tu, Allah akan bagi macam tu kat dia. Nabi kata dia akan jadi satu orang manusia yang tidak meminta-minta, kerana perbuatan meminta-minta ni menjatuhkan maruah. Dalam Islam, Nabi kata, yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan hak atas hak duk bagi, maksud dia lebih baik daripada tangan bawah hak duk minta kat orang. Nak boleh jadi tangan yang memberi, kena ada duit. Tak ada duit nak bagi macam mana? Maka Islam, orang Islam ni ada daya usaha untuk berusaha cari rezeki. Bila ada rezeki, mudah untuk dia nak buat kebaikan. Begitu. Maka dalam hadis ni Nabi SAW kata, barang siapa minta dekat Tuhan supaya Tuhan jadikan dia orang yang cukup dengan apa yang ada, Tuhan akan bagi dia cukup. Dan Allah akan pelihara dia daripada jatuh maruah kerana sifat meminta-minta. Dan barang siapa minta pelihara diri daripada aib dan daripada benda yang haram, nescaya dipelihara Allah akan dia. Itu dia. Kalau dia minta supaya dia ni dipelihara daripada aib, Tuhan akan pelihara dia daripada aib, daripada malu kerana meminta-minta pada orang. Sabda Nabi SAW lagi, wa man yatasabbar yusabbirhu Allah, wa ma u'ti ahadun syai'an huwa khairun wa awsa'u min as-sabr. Dan barang siapa yang menuntut sabar dan tidak keluh kesah, nescaya disabarkan dia oleh Allah. Demikian juga siapa yang selalu doa minta dekat Tuhan supaya Tuhan bagi kesabaran dekat dia, maka Tuhan akan bagi dia jadi orang yang sabar dan dia bukan orang yang keluh kesah. Serta Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi jalan untuk melepaskan dia daripada balak yang disabarkan itu. Dan kalau dia sabar, lambat laun Tuhan akan lepaskan dia daripada zaman kepayahan kerana sabar dia. Kena sabar. Bila kena musibah, kena sabar. Sabar. Walaupun hati rasa tak sabar, kena sabar. InsyaAllah lepas zaman kepayahan itu, kerana kesabaran dia dalam melalui zaman kepayahan itu, dia akan kembali kepada zaman yang selesa balik. Tuhan janji macam tu. Baik pun balak, lapar ataupun sakit ataupun lainnya, tak sekira lah. Ujian dalam bentuk apa sekalipun. Ujian takut, ujian lapar, ujian sakit, Tuhan bagi macam-macam Tuhan bagi. Sabda Nabi SAW lagi, dan barang yang diberikan seorang daripada suatu ialah yang lebih baik dan lebih memadakan daripada sabar itu. Maksudnya sabar adalah anugerah paling baik. Tak ada dah lebih baik daripada sabar. Apa pun mau sabar, tuan-tuan. Apa pun mau sabar. Nak beli kereta second hand pun kena sabar. Tuan-tuan, Tuan cakap lah soal sabar. Kita duk cerita tadi, payah tu, sabar tu semua. Sabar nak beli kereta second hand, sabar sahaja. Tak boleh kata ada duit ni nak pergi beli kereta, tak kira lah aku nak pertuan wira. Nampak ya pertuan wira kan nak bayar duit nanti balik dengan sedung, dengan macam-macam tu ada kan. Hantar pergi kedai buat welding dengan bocak lain, dengan apa, gedebuk-gedebuk habis beribu-ribu. Lepas tu dengan pergi perbaik, tak lagi karburetor bocok, tak lagi dia exhaust karat lagi. Kira duk punggah duit keluar ni bukan sikit. Sabar dah. Jangan lupa kan. Ada duit, tapi ke mana tidak tengok bagi pasti dapat hak elok baru bayar duit beli. Sabar. Tak sabar ni selalu boleh faedah lepas tu.
Selalu punya beli-beli, kereta ni hak terendam di Pahang itu ni, bajet kena kat kita. Kita duduk sampai kita beli kereta, rupanya kita beli Hasan Kelubi jeruk. Kereta duduk rendam dalam air, apa Hasan Kelubi? Nanya kita. Sabar tak? Dah tengok tu, tengok minta geran tak nak tengok, dia ni guna alamat duduk dah kat belah Temelung, kat belah Kuantan. Sana itu ni pakai jadi jeruk, dia dah kereta jeruk lah. Jadi tak perlu cari hal lain. Kan? Sabar tak? Sabar kok mana pun dia ada banyak kebaikan, banyak faedah dia. Maka tuntutlah pula apa kebajikan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala dan usahakan pada menuntutnya dengan amal anggota ataupun kira bicara. Kata At-Tirmizi, daripada bab ini ada riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan bermula ini hadis hasan lagi sahih. Dia kata sabar yang tersebut kepujian dalam Quran. Dia kata dalam Quran banyak sebut tentang sabar. Sesungguhnya telah disifatkan Allah akan orang yang sabar itu dengan beberapa sifat yang besar. Quran banyak sebut. Dan disebutnya akan sabar itu di dalam Quran lebih daripada 70 tempat. Dalam Quran yang 30 juzuk tu ada lebih daripada 70 kali Tuhan sebut tentang sabar saja. Banyaknya sebut menunjukkan kuat tuntutan supaya sabar. Contoh Nabi SAW biasa. Dia biasa kalau dia nasihat orang, kadang-kadang satu benda tu Nabi ulang ni sampai sahabat. Sampai sahabat pun, apa ni Nabi ulang sampai banyak kali. Saya ingat balik satu masa dulu saya dah baca satu hadis tentang satu orang yang disebut sebagai Al-Kiflu. Al-Kiflu, seorang pemuda yang hidup zaman sebelum kita. Sebelum zaman Nabi Muhammad lagi dia ni hidup. Dan Nabi kata Al-Kiflu ni satu orang yang tidak ada pantang larang. Dia ni membujuk lalu melentang patah. Tak ada benda yang haram bagi dia, melainkan semua benda halal belakang. Ini yang dikatakan Al-Kiflu ini, Nabi kata. Sahabat yang meriwayatkan hadis ni, dia kata aku dengar Nabi sebut cerita Al-Kiflu ni, dia kata bukan marah, bukan sekali. Bukan sabah amarat, bukan 7 kali. Bahkan tak tahu berapa kali Nabi dah ulang sebut cerita Al-Kiflu ni di depan sahabat-sahabat. Sampai sahabat ni ada yang bila dengar kata, cerita ni berapa kali ulang ni, tak dengar. Mereka dia ingat Nabi tak ada model. Dia ulang model lama saja. Tak, bukan masalah tak ada model. Masalah cerita tu cerita yang cukup penting. Maka Nabi sebut, Nabi ulang sebut, Nabi ulang sampai sahabat kata lebih daripada sabah amarat, lebih daripada 10 kali, lebih daripada 7 dan lebih daripada 10 kali. Dia kata bahkan cukup banyak kali. Apa dia? Cerita Al-Kiflu, satu orang pemuda yang dia ni apa benda pun halal bagi dia, tak ada yang haram. Sehinggalah satu hari satu perempuan main nak minta hutang duit kat dia. Dia kata kat perempuan ni, aku boleh bagi duit dekat hang berapa dinar yang kamu nak, aku boleh bagi. Tak ada masalah. Cuma aku mau kamu serah kehormatan kamu dekat aku. Ni Al-Kiflu jahat. Oh jahat. Aku boleh duit, tak ada masalah. Bila-bila masa aku boleh bagi. Tapi aku mau kamu serah kehormatan kamu kepada aku. Perempuan ni desperate. Dalam keadaan dia perlu duit sangat-sangat. Akhirnya dia turut kehendak Al-Kiflu. Kata Nabi SAW, bila Al-Kiflu dah naik atas perut dia dah naik dah atas perut perempuan ni dah, tiba-tiba dia dapat rasa perempuan ni gemuruh, ketak, duduk ketak. Maka dia tanya dekat perempuan ni, dia kata, pasal apa hang jadi macam ni? Adakah kerana hang benci aku? Dia tanya budak perempuan ni. Budak perempuan ni kata apa? Demi Allah, dia kata, aku tidak benci kamu. Dia kata, tetapi aku sekarang ni dipaksa untuk buat satu benda yang aku tak mau buat. Dia kata. Al-Kiflu bila dengar macam tu, terus bangkit turun di bawah. Dia kata, betulkah kamu tak buat ni kerana kamu takut kepada Allah? Budak perempuan ni kata, ya, aku takut kepada Allah. Dia kata apa kat budak perempuan ni? Dia kata, duit ni hak hang dan aku bebaskan hang. Duit ni bukan hutang, tapi aku bagi dekat hang. Ambil, pergi balik. Dia kata. Insiden itu telah memberi satu kesedaran kepada Al-Kiflu. Dia terus malam tu, dia kata, dia bermunajat dekat Tuhan. Dia kata, ya Allah, dia kata, demi Allah, aku tidak akan buat dah benda-benda salah ni selepas daripada ni. Nabi kata pada malamnya Al-Kiflu meninggal dunia. Dia mati malam tu. Tak ada sakit, tak ada apa saja, Tuhan bagi mati dia. Nabi SAW kata, berpagi-pagilah Al-Kiflu itu, hal keadaan nama dia sudah ditulis oleh Allah di pintu syurga. Hadis tu, cerita tu Nabi sebut depan sahabat ni. Sahabat kata bukan sekali, bukan 7 kali, bukan 10 kali, tak tahu berapa kali Nabi sebut. Maknanya apa? Maknanya benda ni penting.
Tak ada manusia dalam dunia ni yang berdosa yang tak ada pintu untuk dia minta ampun kepada Allah. Tak ada. Tidak ada manusia dalam dunia ni yang jahat yang Allah terus cop atas diri dia sehingga kan dia tak ada ruang untuk minta ampun dekat Tuhan. Tak ada. Sebaliknya, manusia tentu buat dosa. Cuma banyak sikit saja. Siapa pun juga yang buat dosa, pintu taubat terbuka untuk dia. Selagi nyawa tidak sampai di ghargharah, selagi matahari tak terbit di sebelah barat, maka selagi itulah manusia yang jahat, yang berdosa, yang banyak sadar, ada ruang untuk minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi nak cerita itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah hal dengan sabar ni yang kita baca. Bila dia ulang 70 kali, makna sabar ni cukup penting. Kalau dunia ni dipenuhi dengan orang sabar, tak jadi huru-hara. Tapi dunia ni duk jadi huru-hara kerana dunia ni dikuasai, bukan takat dipenuhi, dikuasai oleh orang-orang yang tidak sabar. Maka jadi kelengkabut habis semua. Dan riwayat daripada Ahmad bin Hanbal bahawasanya telah disebutkan Allah sabar dalam Quran itu lebih kurang 90 tempat. Imam Hanbali kata, dia kata bukan 70, dia kata 90 tempat Allah sebut tentang sabar. Dan disambungkan Tuhan akan kebanyakan derajat-derajatnya dan segala kebajikannya kepada sabar. Dan banyak benda Tuhan sebut-sebut dia sangkut dengan sabar. Dia sebut-sebut dia sangkut dengan sabar. Begitu. Dan dijadikannya derajat-derajat itu dan segala kebajikan itu buah faedah baginya dan natijah baginya. Kalau kamu buat macam ni, kamu dijadikan orang-orang yang sabar. Dia natijahnya kamu dijadikan orang yang sabar. Dan iaitu dalam Quran ada 7 bagi seperti yang datang ini kenyataannya. Masalah dia kata sabar menjadikan imam muttaqin dan mencapai amanah di dalam agama. Kata Zubaidi dalam Ittihafus Sadah bahwasanya telah dijadikan Allah bagi orang yang sabar itu imam bagi orang-orang yang takut kufur dan maksiat. Orang yang ada kriteria sabar dalam diri dia, dia layak menjadi imam. Imam maksud dia pemimpin. Nak ambil pemimpin, cari orang yang sabar. Sabar dalam maksud kata apa? Sabar, hak kita baca awal-awal tadi. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam menjauhi dosa dan maksiat terhadap Allah. Sabar apabila ditimpa musibah. Bila dia ada kriteria ni, dia ada ciri-ciri, dia ada sifat-sifat sabar macam ni, dia layak menjadi imam. Dia layak menjadi pemimpin. Dan disertakannya sabar itu dengan yakin. Dia bukan setakat sabar, bahkan dia mempunyai keyakinan dalam diri dia. Yakin kepada Allah. Dan bahawasanya dengan sabar dan yakin itu mencapai amanah dalam agama. Orang yang ada kesabaran dan dia yakin dengan Allah, dia satu orang yang amanah dalam agama. Begitu. Maka berfirman Allah Azza wa Jalla mensifatkan orang dengan orang-orang yang tersebut dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan telah kami jadikan daripada mereka itu imam-imam, yakni pemimpin yang menunjuk mereka itu dengan pekerjaan kami. Bila jadi pemimpin, dia bertanggungjawab tunjuk jalan benar kepada orang yang duduk bawah pimpinan dia. Tak kalau sabar mereka itu, syaratnya dia mesti sabar. Begitu. Dan adalah mereka itu yakin dengan segala ayat kami. Orang yang dilantik menjadi pemimpin, dia mesti yakin dengan ayat Quran. Mesti. Masalah sabar itu disempurnakan Allah atasnya kalimatul husna. Sebagaimana kata Zubaidi, bahasanya disempurnakan Allah atas segala orang yang sabar itu kalimatul husna dalam agama. Maka telah berfirman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru. Dan telah sempurnalah kalimah Tuhanmu yang baik atas anak pinak Israel dengan apa yang telah disabarkan oleh mereka itu. Bani Israel yang sabar, Allah Subhanahu wa taala janji kesempurnaan kepada mereka. Begitu. Sabar itu balasannya sebaik-baik balas. Sebagaimana kata Zubaidi, wajib balas bagi segala orang yang sabar itu dengan sebaik-baik amal mereka itu. Ulama kata, buat baik ni tentu Tuhan akan balas kebaikan. Kan Al-Quran kata, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Ni Quran. Quran tak ada tipunya. Kan? Siapa buat baik sikit pun Tuhan akan balas, buat benda tak baik, buat benda jahat sikit pun Tuhan akan balas. Begitu. Baik, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan demi sesungguhnya dibalas akan orang yang sabar itu akan pahala
Yang ni dengan sebaik-baik barang yang ada mereka itu mengamalkannya. Ini semua janji-janji Tuhan Al-Quran. Nah, abang kata sabang ni adalah satu benda yang disuruh oleh agama. Sabang itu dapat berganda-ganda pahala daripada amalnya. Sebagaimana kata Zubairi, digandakan pahala orang yang sabang itu ada tiap-tiap amalnya. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika yu'tuna ajrahum marratain bima sabaru. Bermula mereka itu diberi pahala 2 kali ganda. Dia buat satu amalan tapi dapat 2 ganda pahala dengan sebab barang yang disabarkan oleh mereka itu. Kalau sabar, buat satu amalan, Tuhan ganda bagi jadi 2 ganda pahala. Masalah sabang itu menjadikan balasnya, yakni pahalanya dengan tiada hingga dan tiada berhad. Banyak orang tak baca. Dia nak cerita kata banyaklah pahala. Dia baca banyak pun kalau balik tu orang juga tak ada guna. Baca dia lagu tu. Jadi banyaklah dalam Quran dah kata 70 ayat tu ada cerita pasal sabang. Kita duk kutip 70 tu malam ni baca, boleh subuh pula begitu. Kan? Jadi ceritanya apa? Ceritanya kita kena latih diri kita supaya sabar. Ditimpa musibah, sabar. Apa juga benda Tuhan main kat kita dalam bentuk ujian, sabar. Tak ada apa, sabar, tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan dengan tawakal kepada Allah dan disertai dengan kesabaran itu, Allah Subhanahu wa taala akan pelihara kita semua. Di bawah tu dia kata sabar itu mendapatkan kemenangan. Dia umai pula ayat Quran. Kemudian dia kata sabar ni dihimpunkan Allah antara 3 perkara. Dia kata. Kata Imam Ghazali, telah dihimpunkan Allah bagi orang yang sabar antara pekerjaan yang 3 yang tiada dihimpunkannya bagi lain daripadanya. Maka firman Allah, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah ampunan Tuhan atas mereka itu dan rahmat Tuhan ke atas mereka, dan mereka itulah orang yang dapat petunjuk. Maka petunjuk dan rahmat dan ampun itu terhimpun bagi orang yang sabar. 3 adalah orang yang sabar. Dia kata yang pertama, dia kata Allah Subhanahu wa taala janji dapat rahmat. Rahmat maksud dia apa? Kesian, belas kesian Tuhan. Tuhan kesian ke kita. Bila kita kena ditimpa musibah dan sebagainya, kita sabar, Tuhan kesian kat kita. Tentu kita ingat balik hadis yang kita baca. Saya ingat 2-3 bulan lepas sebelum puasa ni. Cerita Sayyidina Abu Bakar duduk dengan Nabi. Mai kata orang maki Sayyidina Abu Bakar depan Nabi. Mai maki Sayyidina Abu Bakar, kata kat Abu Bakar macam ni, hang tak betul, hang buat lagu ni pasal apa, hang buat lagu ni, hang ni tak guna, hang bobo. Sayyidina Abu Bakar dia kata tak betul. Tambah Ustaz Bakar. Kan? Sayyidina Abu Bakar dia kata tak betul. Dia main gasak depan-depan pula tu. Hang tak betul, hang buat lagu ni pasal apa, hang buat lagu ni kundum maki Sayyidina Abu Bakar. Melopong Sayyidina Abu Bakar ni dengar. Nabi pun duk tengok. Nabi tak kata apa. Sabar. Macam tu punya pandai. Kalau lawan kan nak selesai. Dia daripada rumah tadi memang main nak renyak Sayyidina Abu Bakar kan. Hidup lawan dia. Bukan nak selesai masalah, senang je lah. Cuma takkanlah Sayyidina Abu Bakar yang sama macam yang dia tuduh tu. Takkan Sayyidina Abu Bakar macam yang dia kata. Sayyidina Abu Bakar dia, Nabi pun dia. Oh tak habis orangnya. Bila diam ni bukan kata dia nak mati, dia pun duduk galak lagi, duduk hantar buntut. Bila dah sampai satu peringkat, Sayyidina Abu Bakar pun nampak dia perlulah mempertahankan diri. Sebab dia tak seperti yang ditahmahkan tu. Maka dia rasa dia perlu mempertahankan diri. Bila Sayyidina Abu Bakar start aja bercakap nak mempertahankan diri dia, Nabi bangkit pergi. Kita ingat kita baca hadis tu. Nabi bangkit pergi. Sayyidina Abu Bakar pun saya terkejut. Dia tengok Nabi bangkit pergi. Pasal apa Nabi marahkan aku kan? Aku cuma nak mempertahankan diri. Takkan nak mempertahankan diri daripada tahmahan pun salah. Nabi bangkit pergi dengan muka nampak macam tak seronok. Dia pun tak seronok. Dia pun berhenti daripada mempertahankan diri dia pergi ikut Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, pasal apa kamu bangkit tinggal aku dalam keadaan nampak kamu macam tak senang dengan aku? Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, tadi masa kamu duk kena gasak dengan kawan 3 suku ni, masa kamu duk kena gasak dengan dia, aku dapat melihat malaikat turun main keliling kamu mempertahankan kamu. Tak perlu orang tahu kata kamu betul. Allah tahu kata kamu betul cukup. Allah tahu kamu buat ni betul tak? Allah tahu. Manusia tengok manusia kata tak betul, dia tidak hebat. Bila kamu tak jawab orang duk gasak kamu tadi, aku dapat melihat malaikat turun main duk ada keliling kamu. Malaikat mempertahankan kamu.
Nabi kata, tapi bila kamu jawab aja, aku dapat melihat malaikat meninggalkan kamu. Dan aku dapat melihat iblis dan syaitan sudah berada di keliling kamu. Aku tak mau duduk, Nabi kata, dengan orang yang syaitan ada di keliling dia. Nabi kata, dia bilang, kita dah baca lah dulu hadis yang mengatakan janji syurga, janji rumah di halaman syurga, janji rumah di atas tempat tinggi dalam syurga, apa semua lah sekali kepada siapa? Kepada orang yang baik akhlaknya. Sebelum tu kepada siapa? Kepada orang yang dia tahu dia benar, tapi dia tahan daripada bercakap. Walaupun dia tahu dia benar, dia tak pertahan diri dia sampai macam-macam tu. Allah janji dekat dia rumah yang cukup indah di dalam syurga. Dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, banyak benda yang kita belajar. Kadang-kadang dah jumpa dah benda ni, tapi kita tak boleh nak ambil akibat daripada benda yang kita dah jumpa ni. Nah, mudah-mudahan benda ni memberi kebaikan kepada kita semua. Jadi orang yang sabar ni dia kata ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar dia dapat rahmat, satu, dia dapat keampunan Tuhan, dua, dan juga dia akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, tiga. Kemudian dia kata sabar itu disuruh syarak dengan dalil firman Allah, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah, Allah sama dengan orang yang sabar. Kemudian dia kata pula wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah dengan Allah dengan banyak bersabar dan banyak sembahyang. Dan kita bila kena musibah, bila kena ujian, apa yang kita perlu buat? Bukan kita perlu memberi penjelasan, tak payah tuan-tuan. Kadang-kadang penjelasan bukan nak menjelaskan keadaan, tapi dia menambah masalah lain. Kadang-kadang penjelasan menambah masalah, bukan nak menjelaskan keadaan dah. Sebab satu benda kita cakap, 10 tafsiran orang buat. Tuan-tuan baca dalam surah Maryam, kisah Nabi Zakaria apabila dia terkena fitnah. Tuhan kata apa kat dia? Tuhan kata duduk diam-diam. Tuhan kata dekat Nabi Zakaria, dan jangan kamu bercakap dengan manusia selama 3 hari. Tuhan kata macam tu. Tuhan kata dekat Nabi Zakaria, jangan kamu bercakap dengan manusia selama 3 hari. Pasal apa? Kalau dalam tempoh tu cakap, jadi cerita lain. Banyaklah. Kalau kita nak buka, tengok balik di Al-Quran, daripada hadis Nabi dan berbagai-bagai penjelasan cukup clear tentang benda-benda ni semua. Dalam keadaan yang macam ni, apa dia? Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong kepada Allah dengan banyak bersabar dan banyak melakukan sembahyang malam. Sembahyang sujud mau bagi lama. Minta supaya Allah lepas kita daripada apa juga masalah yang menimpa kita. Dan tak ada satu kuasa dalam dunia boleh lepas kita daripada masalah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian firman dia lagi, wasbir wa ma sabruka illa billah. Dan hendaklah sabar engkau, dan tiadalah sabar engkau itu melainkan dengan Allah. Dia kata itu lagi. Kemudian dia kata sabar terpuji ahlinya kerana firman Allah, as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Orang yang sabar dan orang yang benar pada imannya, dan segala orang yang taat akan Allah dan Rasulnya, dan segala orang yang menafkahkan hartanya, dan segala orang yang minta ampun pada segala waktu sahur. Dia kata, dia sebut waktu sahur. Al-ashar maksudnya waktu sahur. Pasal apa? Pasal itu waktu paling cantik untuk kita minta apa-apa kat Tuhan. Waktu sahur, pukul 4, pukul 5, 1/3 akhir daripada malam, 1/3 sebelum subuh. Time tu mula bangkit, mengadu kat Tuhan, tuan-tuan. Mengadu kat orang tak ada penyelesaian. Kita mengadu kat orang ni bagi akal macam ni, mengadu kat orang ni bagi pendapat macam ni, mengadu kat ni macam-macam pendapat. Tak usah mengadu dekat orang. Orang tak mampu menyelesaikan masalah kita. Orang boleh memberi pandangan pada masalah kita, tapi yang boleh menyelesaikan masalah kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ni Tuhan kata apa? Minta bil ashar, pada waktu sahur. Pukul 4, pukul 5 pagi bangkit, ambil ayat semayang. Minta kepada Tuhan, semayang tahajud 2 rakaat, semayang hajat, minta apa-apa hajat kita pada Tuhan. Sujudnya biar lama, sebab Nabi kata waktu sujud itu waktu kita paling hampir dengan Tuhan. Minta apa saja kita nak minta dekat Tuhan. Kita pergi rumah orang, kita ketuk pintu sekali dia tak buka, kita ketuk lagi, kita ketuk, esok pergi lagi, lusa pergi lagi, tolak pergi lagi, satu hari dia buka pintu juga. Walaupun dia buka dalam keadaan marah, tapi dia buka juga pintu.
Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata ud'uni astajib lakum. Minta dekat aku akan perkenankan kepada kamu. Kita minta sekali dia tak bagi, kita minta lagi, kita minta lagi, kita minta lagi. Walau 1000 kali kita akan terus minta, sebab kita tahu dia saja yang boleh bagi dekat kita. Satu hari Allah akan bagi dekat kita, kerana Allah tahu kita penuh keyakinan pada dia. Kita minta banyak pada dia. Moga-moga kalau kita ada keyakinan yang macam ni, Allah Subhanahu wa ta'ala selamat kita daripada binasa dengan ujian yang menimpa kita. Begitu. Baik. Kemudian dia kata, mintalah ampun kepada Tuhan pada waktu sahur. Dan firman Allah, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan sekalian orang yang sabar dalam kesusahan dan sabar dalam kesakitan dan sabar pada waktu menghentam seteru. Sabar dalam keadaan macam ni. Allah timpakan kepada dia kesusahan pun dia sabar. Allah bagi dia sakit pun dia sabar. Kalau waktu dia kena serang dengan musuh, dengan seteru pun dia sabar. Allah suka orang macam ni. Muka sakit lah ni macam ni. Tanya doktor. Doktor duk cerita, dia kata ni akhir-akhir ni sakit yang banyak kena orang ni dalam masa yang terdekat ni. Penyakit apa? Stres, hypertension. Bila kena, dia putih orat ni. Orat duk supply darah di otak ni putih. Bila putih, dia jadi bleeding, dia pendarahan dalam kepala. Bila kena macam tu, ikut tahap darah tu keluar banyak mana. Ada yang kena macam tu slot terus masuk hospital, kena sunyi apa pun tak tahu, ayam tu masuk aja. Baru ni doktor di hospital besar Pulau Pinang seorang, muda lagi, baru keluar universiti, baru 3 bulan kerja, baru nak dapat gaji yang ketiga, baru menikah 2 minggu. Doktor muda, habis kerja, pergi masuk bilik doktor, sembang dengan kawan-kawan pasal nak balik, keluar daripada hospital, masuk dalam kereta, nak start enjin, kena. Doktor duduk di hospital, duduk kerja dalam ubat hari-hari, kena. Dia tarik bubul mulut. Orang lalu nampak, turun dibuka pintu kereta, usung dia bawa keluar. Masuk dalam hospital, doktor tengok, kawan mereka sama-sama doktor, panggil habis doktor pakar apa semua, turun mai pergi cek, scan dia dan sebagainya, buat pembedahan hari tu juga nak selamatkan dia. Pasal apa? Orat tu sudah pecah. Dia pecah pasal stres, tekanan dalam pokok, tekanan kerja, tekanan masalah kewangan, tekanan masalah keluarga, tekanan dalam masyarakat, tekanan banyak, tekanan mereka dia duk layan tekanan ni semua, duk fikir, pecah orat tu putih, darah. 3 jam selepas pembedahan mati. Tak payah tuan. Ini Allah bagi penyakit macam-macam ni duk main makin terang. Di tempat kerja tadi main satu kaki tangan juga, perempuan main duk abang mak nakkan dia, ustaz boleh tak dia kata tolong buat ayam abang. Boleh tak dia kata tolong buat ayam abang, dia kata ni mak nakkan saya ni, dia kata orat. Hari saya kata saya duk cakap benda tu di masjid-masjid lah ni kata. Dia kata mak nakkan dia kena selok dia. Jadi bengong dia, tak orang cakap apa pun duk celek macam dengar tapi tak ada respon apa. Tak tahu nak buat macam mana. Dia kata operate dah kepala, operate dah, buang dah darah beku yang jadi dalam kepala tu, dah buang dah pun macam tu juga. Satu sahabat daripada Nippon Teban, sahabat lama saya telefon main, dia pun kena juga, tapi dia kena putih darah sikit aja. Tapi jadi macam mana, dia kata tengah duk cakap slow, tengah duk cakap dia kata pluk, dia jadi macam dia terlupa cakap apa. Dia kata rasa nak cakap tak boleh, tak keluar mai. Dalam tu ada duk ingat benda nak cakap tapi tak boleh cakap, tengah setahun dah dia duk bang cakap juga dia kata dalam duk cakap tuk, dia sangkut dia jadi tak boleh nak cakap, dia duk jadi macam orang gagap. Dia kata walau kita bukan gagap dia, tapi tak boleh terbit perkataan. Tuan-tuan, ujian Tuhan dalam bentuk sakit ni saja kalau nak cerita, tak tahu lah, macam-macam penyakit Tuhan bagi Milo ni. Sabar banyak-banyak dekat Tuhan. Orang yang sabar, korang tension dalam diri dia, stres korang. Pasal apa? Kena apa pun, dia kata ini ujian daripada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan Quran kata idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila timpa musibah kena ke atas mereka kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni lah Allah, kita akan balik kepada Allah. Semua orang akan kembali kepada Allah juga. Terima hakikat apa yang berlaku. Dia release tension dalam diri dia boleh buang, dia boleh ketepikan.
Allah Subhanahu wa ta'ala rupanya bagi taudah kepada kita dalam Quran tentang benda-benda ni. Maka sekalian orang yang sabar dalam kesusahan, sabar dalam sakit, ataupun sabar sewaktu dihentam oleh musuh, maka mereka itulah orang-orang yang benar pada agama, dan mereka itulah orang yang takut akan kufur dan akan maksiat. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk bab ma jaa fi dzil wajhain. Itu bab yang datang pada menyatakan orang yang dua muka. Wajhain maksudnya dua muka. Satu waktu muka ni, satu muka ni. Bukan kumpulan amok pakai topeng tu lah. Kan? Azam tahun baru kumpulan amok nak mengekalkan identiti bertopeng mereka itu. Ini bukan cerita amok. Ini nak cerita kata zil wajahain, orang yang ada dua muka. Satu waktu Islam, satu waktu dia bukan orang Islam. Tak mahu yang macam ni. Wallahu a'lam. Adakah berdosa anak yang tegur ibu bapa sehingga timbul marah pada ibu bapa walaupun teguran itu benar dari segi syarak? Tuan-tuan, banyak kali soalan macam ni duk main. Dia gini lah tuan-tuan, anak dengan ibu bapa ni sampai mati kita anak dia. Kita tengok balik cerita Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia masuk Islam, mak pak tak masuk Islam. Sa'ad menghadapi masalah dengan mak pak dia. Bukan setakat tak boleh tegur, bahkan mak pak dia tegur dia, suruh dia kembali ke agama asal. Sampailah mak dia mogok, datang tak mau makan, tak mau minum, tak mau apa. Mak dia nak biar diri dia mati dalam keadaan mogok lapang. Dia kata biar semua orang akan bercakap kamu telah bunuh mak kamu. Sampai peringkat tu kena. Bila dia pergi jumpa Nabi SAW mengadu masalah dia dengan mak dia ni kepada Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala waktu turunnya ayat ya. Waktu turunnya ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan kalaulah ibu bapa kamu yang tidak Islam ini memaksa kamu, suruh kamu buat satu benda yang tak betul, fala tuti'huma, tak payah taatlah. Perintah kepada benda tak betul, tak payah taat. Tapi Tuhan kata wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kepada ibu bapa kamu tetap kena berbuat baik, bersahabat dengan mereka berdua di atas dunia ni dengan cara yang ma'rufah, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Di cerita ni tuan-tuan, benda ni banyak berlaku dalam masyarakat. Anak-anak Tuhan bagi kesedaran, dapat hidayah, dapat petunjuk daripada Allah. Dia bila dapat petunjuk sesuai dengan muda dia, macam Sina Ali tadi. Dia kira dia nak settle masalah mak pak dia malam ni juga. Jadi dia balik, dia mula duk tegur. Dia kata mak ni orang duk main, ada rumah, ada apa, kelumbung, tak pakai apa, tak pakai. Teguran dia betul, tapi cara dia tegur kadang-kadang tak ada kebaikan pun. Mak dia tak berubah juga, bahkan hubungan dia dengan mak dia jadi rosak. Dan dalam bab ni balik kepada kaedah dakwah dalam Islam. Dia kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah siapa-siapa jugalah kepada jalan Tuhan kamu ni bil hikmah, dengan bijak. Cakap elok, belikan kelumbung apa akan balik ni kat dia. Kata mak, saya tengok untuk orang tu pakai ni nampak saya geram. Mak kalau pakai yang ni dia boleh rentak umur 20 tahun. Mak 60, mak kalau pakai yang ni dia duduk naik 30 lebih 40. Cuma mak pakai nak tengok, buat melawak dulu semua pakai dia kan. Dia kata mereset tak ambil, mak pakai tengok. Tidak dalam bentuk paksa, tapi dalam bentuk melawak, bergurau begitu dengan dia. Apa tu pakai dah, tengok beli penat-penat duit habis ni tak mau pakai. Dia pun nganak ni nak pergi ke mana kan. Dia ambil pakai orang kita kita pegang, mak pakai ni selalu mak. Ambil hati dulu kan. Ini dia tak ada, universiti tak ajar benda ni. Tentu macam universiti tak ajar soal macam mana nak ambil hati orang tua, universiti tak ajar. Universiti dia ajar ni lah, dia ajar benda-benda fakta gitu aja. Tapi benda-benda ni semua nak boleh melalui apa? Pergaulan, melalui pengamatan dalam masyarakat. Kita berguir dengan orang, lagi ramai kita berguir, lagi banyak benda kita dapat. Pengamatan, kita perhati, tengok macam mana kita belajar daripada benda-benda yang berlaku keliling ke dalam kita. Itu banyak memberi kebaikan kepada kita. Jadi walau apa pun, dengan orang tua-tua, lebih lagi dengan ibu bapa, guna cara yang paling hikmah, paling bijaksana untuk bawa mereka ni kepada jalan kebenaran. Ada ibu bapa tak nak semayang langsung ada kan, anak-anak. Saya banyaklah cerita benda-benda macam ni kan, banyak sangat. Yang anak ni
masuk pusat pengajian tinggi dan sebagainya untuk pertama kalinya dapat kesedaran tentang hukum hakam agama. Kan? Bila anak dapat kesedaran tinggal habis ni pakai-pakai apa nama skirt sulung-sulung pendek apa, anak perempuan boleh pakai sulung pendek. Tapi bila dia masuk mengaji, dengar penjelasan kawan-kawan hak kuat agama mereka terang kat dia begitu ni, dia ambil beli buku baca dan sebagainya, sendiri dia berubah. Bila dia berubah jadi elok balik dia rumah mak kuat jadi masalah. Tengok apa ni bukan anak kami, dia duduk main macam tu. Anak kami tak pakai tudung-tudung lagu ni, dia duduk main macam tu. Ya, ini masalah ni banyak berlaku. Jadi kebijaksanaan itu sangat perlu dalam soal dakwah. Kalau sekiranya dia bijaksana, dia pandai macam mana cara nak selamatkan keadaan daripada jadi tegang, maka dia orang yang menepati yang Allah sebut dalam Quran tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Tuhan kata wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah, berbahaslah, bercakaplah dengan mereka ini dengan cara yang paling baik. Bukan cara marah-marah, bukan cara paksa-paksa, tapi cara yang paling baik. Terang kat mereka bagi mereka tak ingat marah kita. Terang kat mereka bagi mereka rasa mereka salah. Dia tak dipaksa untuk mengaku salah, tapi daripada penjelasan, daripada penerangan yang kita bagi kat dia tu, dia rasa dia bersalah. Dan akhirnya dia berubah kepada yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk kita nak buat benda baik di atas dunia ini. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita sambung dengan tasbih kafarah dan surah Allah. Assalamualaikum.